Salam sejahtera, selamat pagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Ini satu kejutan yang baru saja saya terima daripada satu berita yang memang sangat mengejutkan seluruh dunia. Wow, tiba-tiba saja Kesatuan Pondok Kelantan tiba-tiba saja mengecam dan pastinya mempersoalkan kenyataan Hadi Awang yang selalu saja perasan dialah yang paling baik, dialah paling betul, dia tak pernah salah. Kesatuan Pondok Kelantan sifatkan dakwaan Abdul Hadi Awang terhadap DAP yang mahu hapuskan Melayu Islam sebagai fitnah. Wah, takkanlah Tok Guru buat fitnah pula kan? Kesatuan Pondok-Pondok Kelantan memandang serius kenyataan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang mendakwa DAP memimpin Pakatan Harapan PH untuk meneruskan agenda penjajah bagi menghapuskan kedudukan Melayu dan Islam. Menerusi kenyataan bersama penasihat Syekh Wazir Syekh Awang Al-Maliki dan pengerusi Kesatuan Pondok Kelantan Zulkarnain Harun, mereka berpandangan tuduhan sedemikian suatu fitnah dan dakwaan yang tidak berasas sekiranya tidak disertakan dengan bukti yang jelas dan sahih. Katanya tuduhan itu bukan sahaja boleh menimbulkan prasangka dan kebencian, bahkan itu juga turut berpotensi untuk memecah belahkan umat Islam serta merosakkan keharmonian masyarakat yang majmuk di negara kita Malaysia. Lebih membimbangkan katanya, pendekatan politik sedemikian adalah bercanggah dengan tuntutan syariat yang mewajibkan keadilan, tabayun dan larangan membuat tuduhan tanpa bukti. Kenyataan itu yang juga memperlihatkan kekeliruan dalam memahami kerangka demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan yang diamalkan di Malaysia. Tambahnya lagi, Malaysia ini bukan satu negara yang membolehkan mana-mana satu parti politik bertindak dengan sesuka hati saja. Kuasa pemerintahan tertakluk kepada perlembagaan persekutuan, institusi raja-raja, parlimen, undang-undang dan prinsip semak dan imbang. Oleh itu, untuk menggambarkan seolah-olah penyertaan DAP dalam kerajaan perpaduan dengan sendirinya membolehkan parti itu menghapuskan Melayu dan Islam adalah suatu gambaran yang tidak tepat terhadap sistem pemerintahan negara, katanya dalam kenyataan tersebut. Jelasnya lagi, kebencian politik tidak boleh menjadi alasan untuk melemparkan tuduhan bahawa sesuatu kelompok mahu menghapuskan Melayu dan Islam tanpa pembuktian yang kukuh. Tambahnya, politik ketakutan mungkin memberikan keuntungan politik jangka pendek, tetapi perpecahan umat dan kerosakan keharmonian negara adalah harga yang terlalu mahal untuk dibayar. Kami berpendapat bahawa kenyataan yang mengaitkan lawan politik dengan ancaman terhadap Melayu dan Islam tanpa pembuktian adalah jelas berbahaya. Ia boleh merosakkan ukhuwah umat, meningkatkan ketegangan antara kaum dan agama, serta menggugat keharmonian yang dibina sekian lama. Perbezaan politik adalah lumrah dalam demokrasi. Kita boleh berbeza parti, pendekatan dan pandangan, tetapi perbezaan itu hendaklah diurus dengan ilmu, fakta, adab dan keadilan, katanya. Justru mereka menyeru semua pemimpin politik, khususnya mereka yang membawa imej dan mereka yang membawa nama Islam, supaya lebih bertanggungjawab dan dalam mengeluarkan kenyataan, katanya. Melalui media sebelum ini melaporkan, Abdul Hadi Awang menelusi tulisannya di antara lain mendakwa Pakatan Harapan yang dikuasai DAP mengambil langkah terbuka dan meneruskan agenda penjajah yang bertujuan menyingkirkan Islam dan Melayu. Ini diterbitkan bertarikh 9 Ogos 2026 di hmetro.com.my. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, marilah kita berusaha sebaik yang mungkin untuk mengekalkan keharmonian, keharmonian masyarakat majmuk negara kita yang sudah lama
dijaga, ya. Kita jaga itu dengan baik. Kita jumpa lagi. Tinggalkan komen Anda. Bye bye. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Bagi anda yang mengalami masalah otot, masalah lutut, masalah kesihatan yang berkenaan dengan otot dan sebagainya, tulang belakang, sakit belakang, tidak kira lah berapa umur, ini sangat baik untuk anda daripada flanel. Dan juga bagi anda juga, ini ada satu lagi untuk kebaikan, untuk mengawal rasa sakit, mengurangkan sedikit rasa sakit, daripada tulang belakang, paha, daripada lutut, daripada otot. Ini ada satu lagi untuk Icelec Ointment. Dan terakhir, bagi anda yang selalu mengalami kekurangan tenaga dalam badan, ini saya berikan terutama untuk yang banyak bekerja, keluar perlu, banyak masa di kebun dan sebagainya, terutama yang sudah berusia. Ini sangat baik. Saya berikan di link. Jangan lupa untuk tekan dan beli sekarang. Okey. Ketiga-tiga ini ada di link. Jangan lupa untuk tekan dan beli sekarang dengan harga promosi daripada Shopee. Okey. Sebelum saya teruskan, izinkan saya untuk berkongsi manfaat sesama kita. Bagi anda yang sedang berikhtiar kerana ada sakit penyakit 3 serangkai, kencing manis, buah pinggang, darah tinggi, kolesterol, gout, apa saja penyakit termasuk penyakit saraf, penyakit lelaki, penyakit perempuan, kanser, mata, hati, apa saja. Saya ingin kongsikan produk daripada For Life Research, Transofactor. Produk ini adalah produk saintis yang boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan imun badan. Ini boleh membantu kita untuk melawan penyakit dan boleh sembuh dengan kekuatan imun badan. For Life ada banyak produk, okey, bukan ini satu saja. Ada banyak contoh-contoh produk dia. Contohnya ini produk nama dia Glucoach. Glucoach ini khas untuk yang kencing manis. Kemudian glutamin pun ada, kemudian untuk mata pun ada, macam-macam ada. Okey, jadi dia boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan melawan penyakit. Ianya sangat terbukti dengan laporan daripada saintis membuktikan bahawa ia ialah miracle molecule. Ini bukan produk tepi jalan. Ini produk saintis sangat-sangat berkesan, sudah terbukti secara klinikal, sudah dikaji, terbaik dan juga telah diterima oleh doktor-doktor di seluruh dunia, telah masuk di dalam Physician Desk Reference. Dia adalah bukan dadah, tidak ada kesan sampingan. Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah menerima Transofactor sebagai selamat dan boleh diambil oleh sesiapa sahaja. Paling bagus, dia bukan sahaja ada testimoni beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, malahan juga dia ada clinical abstract. Transofactor clinical abstract ini keputusan kajian saintis yang telah dilakukan di serata dunia. Bagi anda yang sangat memerlukan, sila dial nombor telefon tertera di atas. Dia akan berhubung dengan anda. Jangan telefon dia, sila WhatsApp dia. Kerana jika anda telefon, dia tidak sambut. Okey? Anda WhatsApp, dia akan jawab. Alright. Okey, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Perlukah UMNO keluar daripada Pakatan Harapan? Setelah mereka menang di dalam PRN Johor, ini membuktikan bahawa UMNO memang kuat sekarang ini. Betullah kata Khairi Jamaluddin. Kenapa perlu tukar kalau sedang mendahului? Betul. Sekarang terbukti Barisan Nasional UMNO memang sedang dalam puncak kegemilangan semula, comeback. Jadi kerana itu ramailah dua kata bagi pendapat bahawa UMNO sekarang bolehlah untuk berfikir kedudukan mereka. Kerana mereka semakin kuat. Jadi kerana itu timbullah persoalan seterusnya. Adakah terjadi lagi langkah Sheraton 3.0? Adakah terjadi langkah Sheraton 3.0? Ataukah kita akan melihat adanya agenda tersembunyi selepas ini?
Tidak mustahil selepas ini ada komplot yang akan menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana kekuatan UMNO sudah terbukti. Dan pastinya parti-parti lain kalau dipujuk dan diberikan penerangan serta diyakinkan bahwa UMNO berada dalam trek yang baru, dalam satu kekuasaan yang baru, era yang baru. Kalau mereka dapat diberikan keyakinan, tidak mustahil bahwa akan ada komplot untuk menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adakah UMNO akan keluar daripada kerajaan dan membuat satu konspirasi komplot untuk menjatuhkan Datuk Seri Anwar? Bagi saya, perkara ini boleh berlaku. Tetapi pada masa yang sama, pada pendapat saya, ia mungkin juga tidak akan dilaksanakan sekarang. Sebab sudah alang-alang. Orang bilang alang-alang. Tinggal berapa tahun lagi, tinggal berapa lama lagi untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Tidak berapa lama lagi kita akan ada PRU yang seterusnya, yang seterusnya. Jadi alang-alang daripada rosak segala-gala karena cubaan, konspirasi dan sebagainya. Lebih baik bersabar, tunggu sehingga pilihan raya umum, dan waktu itulah buktikan bahwa UMNO memang kuat dan boleh menjadi kerajaan Malaysia semula. Jadi lebih baik berfikir, ambillah keputusan yang logik, yang bukan ikut nafsu untuk semata-mata dapat kuasa. Jangan sampai macam lah ada orang tu, kita udah cukup nombor. Dah cukup nombor, balik-balik dah cukup nombor. Tapi tak cukup-cukup pun. Sampai sekarang belum cukup nombor. Sampai sekarang belum cukup nombor. Ya. Jadi ya ada kemungkinan untuk komplot itu biasalah dalam politik, itu perkara biasa dan tidak mustahil boleh berlaku. Tapi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya berharap semoga perkara itu tidak berlaku. Saya berharap supaya semua pemimpin politik Malaysia berfikiran terbuka, berfikiran tenang, sabar. Ya, sabar. Tinggalkan komen anda, apa pendapat anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Oke, selamat pagi sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan. Saya sekarang sedang bercuti di tempat yang sangat cantik, macam luar negara. Tempatnya memang cantik lah. Oke, so terbukti bahwa kepimpinan Hafiz di Johor sangat-sangat bagus. Jadi sebenarnya siapa lebih bagus sebenarnya sekarang? Persoalan sekarang ialah siapa yang lebih bagus, Zahid atau Hafiz? Patutkah dengan kemenangan besar begini, ini mencerminkan bahwa Hafiz memang sangat-sangat mempunyai kuasa yang besar di dalam UMNO. Jadi patutkah Hafiz ambil alih lah UMNO, pecat saja Zahid, gulingkan saja Zahid, tukar saja Zahid dengan Hafiz? Patutkah begitu? Andai patut, anda boleh komen. Kalau tidak patut pun boleh komen. Apa sebenarnya yang sedang berlaku? Dan apa yang sepatutnya berlaku kepada UMNO? Sebab kalau ini berterusan, ini satu yang sangat bagus untuk UMNO. Untuk terus dapat mengekalkan momentum begini, sangat bagus bagi UMNO. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, UMNO seolah-olah ada puak-puak lah, berpuak-puak. Jadi bagi saya, kalau dikatakan bahwa si Hafiz dia lebih layak untuk mengemudi UMNO sekarang ini, ada juga kebenarannya ya, tuan-tuan dan puan-puan.
ada kebenarannya juga. Karena dengan adanya 40 kerusi, 47 kerusi kalau tidak silap. Oke, kita kata saja 45 kerusi lah. Maksudnya ada 45 kerusi UMNO semua menyokong kepimpinan Hafiz. Dan bayangkan itu boleh mencerminkan betapa perlunya pemimpin macam Hafiz di dalam UMNO. Betapa perlunya pemimpin macam Hafiz di dalam UMNO. Manakala Zahid Hamidi pula, ramai orang duk kata dia ini sekarang sudah jadi talam bermuka-muka. Sekejap macam penyokong UMNO, sekejap macam jadi orang suruhan Datuk Seri Anwar, macam begitulah andaian-andaian dia. Saya sekarang di Hilton Garden Inn. Memang cantik lah tempatnya. Jadi ada juga logik kalau kita kata Zahid Hamidi mengambil alih, Zahid Hamidi ditukarkan dengan Hafiz. Ya, ada juga logik dia. Dan bagi saya itu satu perkara yang tidak mustahil boleh berlaku, dan itu satu perkara yang sangat-sangat relevan boleh berlaku. Kita tahu sekarang ini apapun boleh berlaku di dalam politik. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, saya tinggalkan tuan-tuan dan puan dengan persoalan itu. Sila tinggalkan komen apa pendapat tuan-tuan dan puan terhadap persoalan saya itu. Kita jumpa lagi, bye bye. Salam sejahtera, selamat pagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada Barisan Nasional yang sudah menang di dalam PRN Negeri Johor. Menang besar bergaya. Sungguh amat memalukan Pakatan Harapan yang kalah teruk. Oke, so apa yang saya mau katakan pada sekarang ini? Sebelum itu saya berada di Hilton Garden Inn. Tempat ini macam di Bali, geng, macam di Bali. Oke, so selalunya bila kalah saja pilihan raya, mesti adalah yang memaksa untuk letak jawatan lah, itulah, mesti ada yang cakap lah, Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu letak jawatan lah kerana tidak dapat membantu untuk menang lah, begitu. Pasti ada selepas ini yang tiba-tiba muncul mempersoalkan pula adakah Pakatan Harapan ini masih lagi relevan kerana kekalahan yang teruk begini sehingga ianya patut untuk dibubar lah, macam-macam lah, begitulah macam-macam. Tapi bagi saya, kalaupun kekalahan ini di Johor berlaku, Pakatan Harapan tidak perlu dibubar pertama. Sebab kalau Pakatan Harapan dibubar, tidak ada lagi lah pembangkang yang kuat di Johor kan. Lagipun sangat perlu juga untuk pembangkang. Jangan sampai macam ada satu negeri itu tidak ada pembangkang, susah juga kalau tidak ada pembangkang. Kedua, tuan-tuan dan puan, kekalahan di Johor tidak menunjukkan keadaan sebenar di dalam Pakatan Harapan. Sebab yang kita tahu memang di Johor itu adalah tempat bermulanya lahirnya UMNO. Jadi itu tempat memang sokol kubu kuat lah, kubu kuat. Apapun macam mana pun guring, macam mana pun alasan, apapun alasan, satu perkara yang kena terima ialah Pakatan Harapan memang betul-betul kalah teruk. Tanpa dijangka sampai begini teruk Pakatan Harapan kalah. Tanpa dijangka sampai begini Pakatan Harapan kalah. Jadi kerana itu Pakatan Harapan perlu untuk memikirkan semula apa yang sebab kenapa mereka kalah teruk. Sedangkan ramai juga yang menganggap bakal ada kejutan. Tapi nampaknya tidak ada kejutan langsung dan
kejutan yang paling kejutan ialah mereka kalah teruk. Jadi bagi saya Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak perlu letak jawatan. Kerana dia masih lagi berada dengan Perdana Menteri sebagai Perdana Menteri, dan dia masih lagi ketua untuk masih lagi perlu. Tinggalkan pendapat anda, adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu untuk letak jawatan? Adakah anda setuju atau tidak? Adakah anda, apa komen anda? Mungkin ada komen yang lain, sila tinggalkan komen anda. Oke, so apa-apa sajalah, komen saja. Bye. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana sudah menamatkan video ini dengan baik sekali. Saya ingin kongsikan beberapa buah buku yang sangat menarik. Ini saya sisipkan. Yang pertama, Muslihat Mahathir. Sekiranya anda berminat untuk melihat bagaimana Muslihat Mahathir yang dituliskan di dalam buku ini, anda boleh baca ini untuk menambahkan pengetahuan anda, untuk anda tahu siapa Mahathir yang sebenarnya. Buku ini sangat luar biasa. Ketika saya membaca, saya terkejut. Wow! Dan saya semakin berilmu. Buku yang kedua yang saya ingin kongsikan pada anda ialah Pemikiran Tun Mahathir. Ini ditulis oleh seorang pakar yang sangat-sangat luar biasa, merungkai. Dia kasih pecah semua pemikiran Tun Mahathir. Ini bukunya yang sangat luar biasa. Sekiranya anda mau tahu macam mana Mahathir punya cara berfikir, ini dia. Dan yang ketiga, buku yang saya ingin kongsikan bagi anda ialah tajuk dia Paradise Lost Mahathir. Okey, ini dia beritahu bagaimana paradise itu surga yang diwar-warkan di Malaysia nampaknya sudah hilang menurut Mahathir. Ada buku ni, kalau anda berminat untuk beli, tekan, ada di Shopee. Okey, saya bagi link dia. Alright.